Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Karul Wasiril Aswad bersiaran untuk Detik 8 malam ini. Kita tinjau dulu tajuk-tajuk utama hari ini. 4 beradik rayu ibu pulang. Warga Indonesia melacur di bulan puasa. 1,200 CCTV untuk sistem respon bersepadu. Ketika kanak-kanak lain bergembira menyambut Ramadan di samping keluarga tersayang, lain pula kisahnya bagi 4 beradik yang hidup sebatang kara. Ditinggalkan ibu tanpa sebarang khabar berita sejak 2 tahun lalu, manakala bapa seorang penagih tegar pula keluar masuk penjara. Hanya satu pinta mereka, agar ibu pulang ke pangkuan mereka bagi sama-sama menyambut Ramadan dan Aidilfitri. 4 beradik ini, Kamarul Amizan 9 tahun, Kamalia Nur Balkis 8 tahun, Fatin Nur Zahilah 5 tahun dan Faris Fauzan 4 tahun, berasal dari kampung Duyung Sekolah Kuala Terengganu. Bukan sahaja persekolahan mereka terbantut serta penjagaan dan makan minum terbiar, malah lebih teruk lagi, mereka sebelum ini menjadikan bawah jambatan sebagai tempat berteduh. Nasib baik, ada individu yang prihatin menyelamatkan dan menyerahkan mereka kepada Rumah Tunas Harapan Darul Hilmi, Teluk Ketapang, seberang Takir. Sempena bulan Ramadan ini, adik-beradik ini dipertemukan dengan datuknya Roni Abdul Ghani, 64 tahun, bekas seorang nelayan, dalam satu acara berbuka puasa di Rias Heritage Resort dan Spa Pulau Duyung, Kuala Terengganu malam tadi. Zakat jaga dah kot, zakat pergi melawat tengok tu, tak ada masalah lah. Ya tu. Ni 4 orang ni, kalau 10 ringgit sehari tak cukup. Dah asyik sekolah hari tu belanja dia aja, sekolah pakaian. Dulu masih muda lu, tak apa hadang khabar. Ni bulan puasa ni. Kalau boleh, baliklah. Kami rindu. Kalau boleh, pakai batik adik abang nak gaji dengan pakai ambo raya nak yating. Pakai nak suruh jaga lok pakai. Mama, Fatin baki adik abang nak balik dengan mama. Kalau boleh Fatin lama tak raya dengan mama. Usaha menyatukan kanak-kanak ini dengan ibu mereka sekali lagi dijanjikan individu terbabit. Harapan kita, kalau ibunya ada masalah apa-apa, bolehlah hubungi kita tentang hak anak-anaknya, dan kita mengharapkan benar-benar dengan kerinduan yang kita dapat rasai daripada anak-anaknya, yang luahan daripada hati dan perasaan anak-anaknya, memang benar-benar rindulah kepada ibunya. Yang kalau kita lihat yang paling kecil 4 tahun itu memang ia menyebut nama mama beberapa kali lah. Sebarang maklumat mengenai ibu kandung mereka, Siti Nur Hafizah Hamid, boleh menghubungi Tuan Arif Sahibu di talian tertera. Kesucian Ramadan dicemari apabila 4 wanita warga Indonesia beragama Islam ini antara 5 yang ditahan menjalankan kegiatan pelacuran di sebuah premis haram di Taman Bukit Mayang Emas, Petaling Jaya. Mereka ini ditahan di dalam satu serbuan sepasukan anggota di 7 Bukit Aman malam tadi. Dalam serbuan 9.30 malam itu, pihak polis yang membuat penyamaran hampir gagal memasuki premis ini kerana terdapat 2 lapisan pintu besi. Selain diawasi dengan beberapa unit kamera litar tertutup CCTV, 5 wanita warga Indonesia, 4 daripada mereka tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan dan seorang warga Cina berada di ruang menunggu. 3 orang pelanggan, seorangnya adalah anggota rela pula, sedang menunggu di bilik khas yang disediakan.
Penjaga premis berkenaan, seorang warga Myanmar didapati membuang beberapa kondom di lantai dan beberapa lagi paket kondom ditemui di celah sofa. Bayaran ditawarkan adalah RM150 bagi setiap khidmat seks. Siasatan mendapati premis ini telah setahun beroperasi secara haram. Kesemua yang ditahan berusia antara 20 hingga 30-an dibawa ke Balai Polis Kelana Jaya untuk tindakan lanjut. Seramai 45 kaki tangan daripada pelbagai kaum bergotong royong menyediakan bubur lambuk bersempena Ramadan kali ini yang diadakan di pekarangan tempat letak kereta Hospital Pakar KPJ Ipoh. Kaki tangan yang bukan beragama Islam turut membantu kaki tangan yang beragama Islam untuk memasak, membungkus serta mengagihkan bubur lambuk yang popular di kalangan orang Islam sempena ketibaan bulan Ramadan. Selain dapat memperkenalkan bubur lambuk kepada kaki tangan bukan Islam, program ini turut bertujuan untuk mengeratkan silaturahim sesama kaki tangan dan juga di antara kaki tangan dengan pelanggan hospital. Menurut Eksekutif Chef Hospital KPJ Ipoh, Muhammad Hamdan bin Hamid, seramai 30 kaki tangan ditugaskan untuk memasak, manakala 15 lagi ditugaskan untuk membungkus dan mengedarkan juadah tersebut. Tambahnya lagi, sambutan dari kaki tangan yang bukan beragama Islam adalah amat memberangsangkan dan semua kaki tangan yang terlibat dalam program ini telah memberikan kerjasama yang amat baik. Program ini juga merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR Hospital Pakar KPJ Ipoh, di mana bubur lambuk yang telah siap dibungkus akan diedarkan kepada pelanggan-pelanggan hospital. Sebanyak 1,200 pak bubur lambuk telah disediakan untuk diagihkan kepada pesakit-pesakit dan juga pelawat-pelawat yang datang ke kafe hospital. Zakat pertanian kian merosot dengan kutipan hanya sebanyak 3.6 juta ringgit. Angka ini tidak sampai suku daripada jumlah kutipan zakat di Kedah. Dianggarkan sebanyak 38 juta ringgit puncanya. Sikap masyarakat petani yang tidak menitik beratkan kewajipan menunaikan zakat. Keyakinan dia terhadap kewajipan berzakat merosot. Ada orang benar-benar mereka pajak kepada yang bukan Islam. Pesawah-pesawah padi pada zaman ini tidak menumpu kepada pekerjaan. Sawah padi itu dengan tenaga, mereka semua mengharapkan upah segala-gala kerja. Ghazali membandingkan zakat pertanian dengan zakat harta dan zakat dari syarikat-syarikat korporat serta potongan gaji kaki tangan awam. Bagi tahun ini, Kedah mengenakan kadar bayaran zakat fitrah ditetapkan pada RM7 bagi setiap orang. Orang ramai boleh membayar zakat kepada amil yang sah di 550 masjid di seluruh negeri. Selain di kaunter pejabat zakat dan tempat tumpuan orang ramai seperti di gedung membeli belah. 1,200 kamera litar tertutup CCTV milik syarikat perniagaan swasta dikenal pasti di Johor bagi disarankan sebagai perintis pelaksanaan sistem respon bersepadu. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, satu sistem kawalan CCTV menghubungkan secara terus dengan pusat kawalan di Ibu Pejabat Polis kontingen akan diwujudkan. Beliau menjelaskan ia sebagai usaha meningkatkan sistem penyampaian dan komunikasi dengan cepat. Justru satu perjanjian antara polis dengan beberapa pasaraya besar dijangka ditandatangani 25 Ogos depan. Bagi pasaraya yang tidak mahu menghubungkan CCTV mereka dengan polis, mencadangkan penyimpanan setiap imej yang dirakam dan diserah kepada polis sekiranya berlaku kejadian jenayah bagi membantu proses siasatan. Justru itu saya telah menggesa mereka supaya jangan lokek lah di dalam pembelian CCTV. Tekankan perkara ini kepada pemilik-pemilik supaya mereka turut berbelanja, turut melabur di dalam pemasangan CCTV. Beliau berkata demikian pada majlis perjumpaan dan taklimat keselamatan bersama 50 pengurus pasaraya seluruh negeri itu. Saya rasa memang patutlah sebab kita dekat sana pengunjung-pengunjung Singaporean yang paling banyak sekali.
Dan sekarang kes yang tinggi kat situ yang pecah kereta. Sistem bersepadu yang diperkenalkan Kementerian Dalam Negeri di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA bertujuan meningkatkan tahap keyakinan penduduk setempat, pelancong dan pelabur terhadap aspek keselamatan di tempat awam. Mengikut perangkaan, lebih 100,000 pelancong memasuki negeri Johor setiap hari, terutama dari negara Singapura. Susulan kes culik bagi wang tebusan RM850,000. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Shah Alam atas tuduhan menculik seorang pemuda 7 tahun lalu. Tiada pengakuan dicatatkan. Bagaimanapun tertuduh faham tuduhannya yang dihadapi. K. Seng Lee, 38 tahun bersama V. Ayakanu serta dua lagi yang masih bebas didakwa menahan Abdul Rahman Muhammad Yusof bagi mendapatkan tebusan RM850,000. V. Ayakanu sedang memilih menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah didapati bersalah menculik mangsa yang sama. Perbuatan itu dilakukan pada 1.30 pagi 4 Mac 2005 di nombor 24 Jalan Karom 13/30 Seksyen 13 Shah Alam. Tiada tawaran diberikan Magistrate Nur Kamilah Aziz memerintahkan kes disebut semula 20 Ogos. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 3 Akta Culik 1991. Sabit kesalahan membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tertuduh ditangkap 2 minggu lalu di Kulim Kedah setelah melarikan diri selepas kejadian. Pendakwaan dibuat timbalan pendakwa raya Nur Husnita Muhammad Razzi. Detik 8 berehat sebentar menyusul selepas ini. Malaysia tewas di tangan Asnaf.